Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkatan majlis, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua ibu bapa kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada seluruh muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga untuk keberkatan majlis, kita bacakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita baca 10 kali selawat yang kita biasa baca dalam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu selawat kita baca, kita dapat 10 kali ganjaran. Amalkan baca selawat sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Amalkan baca selawat, jadikan satu amalan. Kalau anda dapat 100 kali, baca 1000 kali. Artinya pentingnya selawat tu. Dan selawat tu untuk kegunaan bila-bila. Anak kita mau pergi interview kerja, mau pergi peperiksaan besar, baca selawat, amal selawat, dan diberi ketenangan bila kita baca selawat. Dan salah satu kegunaan selawat bila mau menyembelih, kan menyembelih binatang besar-besar, takut kita kan, debar-debar hati kita, baca selawat. Bila baca selawat, ketenangan tu akan datang. Amalkan sehari 100 kali. Okey, saya akan cerita tentang fadilat berkorban dan pembahagian daging korban. Fadilat berkorban dan pembahagian daging korban. Masjid ni nama dia Masjid Duyufur Rahman. Maknanya tetamu Allah. Hebat. Saya sebenarnya biasa dengan bekas pengurusi yang dulu tu, siapa? Jasni. Yang kerja SCSB tu. Menyembelih kan? Saya ingat dia ikut kursus saya di Masjid Daerah Putatan 2015. Bersama dengan timbalannya kah? Timbalan pengurusi siapa? Waktu tu Zainuddin. Diorang datang waktu 2015 di Masjid Daerah Putatan. Itu kali pertama saya dengar masjid Taman Lokawi. Lokawi baru. Masa tu masjid lama lagi. Dan saya dengar Tuan Haji Jasni, betul kan?
Haji Jasni itu memang menyembelih kan. Dan saya dengar dia menyembelih di SESB juga kan. Kadang-kadang dijemput di SESB kan. Itu satu pencapaian yang bagus. Dan ini kali pertama saya membuat kuliah dan kuliah ini kuliah kurban, dan kita akan cerita pasal kurban kerana tidak lama lagi kurban. Hari ini berapa Zulhijjah? Zulkaidah 20 berapa? 28. 28 Zulkaidah. Artinya ada beberapa hari saja lagi. Kurban ni tuan, sebenarnya kurban ni lagi besar daripada hari raya puasa. Lagi besar daripada hari raya puasa. Saya kata begitu kerana apa? Kerana beberapa sebab. Saya boleh. Okay. Kalau hari raya puasa tanggal berapa? 1 Syawal kan? 1 Syawal. Kalau hari raya haji berapa? Bulannya berapa? Apa nama bulannya? Tanggalnya? Ini satu saja kan? Sebenarnya hari raya puasa itu satu saja. Satu hari saja. Satu hari saja. Dan kenapa saya kata kurban lagi besar daripada hari raya puasa? Satu, takbir hari raya. Takbir hari raya 1 Syawal ni dia habisnya bila? Habis dia solat, anda boleh takbir sudah. Anda boleh takbir. Katalah besok mau raya kan, malam ni kita bertakbir. Boleh bertakbir sehingga habis solat raya. Lepas tu anda boleh bertakbir. Okey? Takbir. Kalau raya haji, takbir dia bila? Berapa hari? Sini takbir. Itu menandakan dia lagi besar. Nombor 2 puasa. Sini haram berpuasa bila? Sini haram berpuasa bila? 1 Syawal tu haram berpuasa. Walaupun rajin berpuasa, tahan berpuasa kan? Tahan berpuasa 1 Syawal tu anda boleh puasa. Sini berapa hari anda boleh puasa? 4 hari itu anda boleh puasa. Anda boleh puasa. Artinya sini lagi besar. Okey? Sini lagi besar. Tapi kita sudah biasa kan? 1 Syawal tu sama berapa lama? Sebulan kan? Sebenarnya tuan-tuan, kalau orang Arab yang dia sambut betul-betul Ramadan. Ramadan tu dia jaga. Katalah 10 hingga 30 lah Ramadan. Yang dia jaga betul-betul Ramadan. Dia jaga sini. Kalau masuk dia hari pertama Ramadan tu, sudah ada bena-bena selamat datang Ramadan, selamat datang Ramadan. Itu yang dia jaga. Dan dia betul-betul raya di sini. Dan kemuncaknya di sini 10 malam terakhir. Sehingga kan orang Arab diberi cuti. Bila cutinya? Di sini 10 malam terakhir. Sini kemuncaknya. Kita ambil cuti di mana? Sini kan? Syawal kan? Sini kita ambil cuti. Okey, orang Arab dia sambut ini dan kemuncaknya di sini 10 malam terakhir.
Kenapa di sini? Kerana dia mau mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dan artinya di sini hendak bertidur. Hendak bertidur ni kerana berjaga malam kan? Hendak bertidur. 1 Syawal tu seolah-olah penutup perayaan. Tu yang kadang-kadang kalau jemaah kita pergi pergi umrah dan sempat beraya di sana, orang kata tiada suasana di sana. Kerana apa? Masing-masing mau tidur saja. Kerana sudah hendak bertidur 10 hari. 10 hari hendak bertidur. Tu yang kadang-kadang jemaah kita dia kata tiada suasana raya di sana. Kerana dia tumpu sini. Okey. Jemaah kita yang sudah menyambut raya berpuluh tahun ni, kalau boleh tahun depan masuk Ramadan buat begitu. Yang kita utamakan Ramadan. Bukan saya kata tak boleh sambut raya, boleh sambut raya, boleh sambut raya, tapi kita di sini bila raya masuk kita relax saja. Tak perlu berhabis lah. Okey. Dan masalahnya bila kita sambut sampai 2 bulan, kos banyak. Dan dari segi ekonomi dah bagus sambut sampai 2 bulan. Ini memang kita sambut lah kan? Ini kita sambut. Tapi sini lagi kita tambah di sini lagi 2 bulan. Itu yang kadang-kadang orang kita susah mau berkorban kerana duit sudah banyak digunakan di sini. Okey? Kalau ada orang jemput raya tu pergilah bang, tak ada masalah. Tetapi keutamaan kita di sini. Utamaan. Kalau tuan-tuan sini jaga sini, cantik jaga sini. Sini relax saja. Orang beraya, kita beraya. Tetapi kita punya keutamaan tu bukan di sini. Kita punya keutamaan tu Ramadan. Okey? So saya sudah cerita pasal kelebihan Zulhijjah. Oh, okey. Okey. Boleh? Sorry ya. Kalau kawan saya kata tu dijanggut saja. Kata okey. Tadi okey, saya sudah ceritakan kelebihan raya haji. Raya haji itu utama. Saya sudah cerita kenapa dia utama. Kerana dia lebih besar daripada raya puasa. Kalau orang Kelantan ke, orang Kelantan, raya kurban tu lagi meriah daripada raya puasa. Begitu. Okey, kita yang sudah faham ni kita kena buat begitu. Ramadan tu kita jaga Ramadan. Lepas tu lepas habis Ramadan masuk Syawal, orang beraya, kita beraya, tapi kita relax saja. Lepas tu kita mau tunggu raya yang selepas tu, raya korban. Macam mana, kenapa saya kata raya korban tu lagi besar? Macam saya sebut tadi, bila saya kata raya korban tu lagi besar, saya mensyorkan berkorban tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun berkorban. Kenapa perlu berkorban tiap-tiap tahun? Ini dah. Sini satu bahagian berapa? Satu bahagian berapa sini? Di masjid ni bah? 6 kan? 6 lah. 6. Tahun lalu saya di Miri 900. Satu bahagian kerbau 900. Okey. Kenapa perlu berkorban tiap-tiap tahun? Ini 600 bagi dengan 12 berapa? Kalkulator mana? 600 bagi dengan 12 berapa? 50. Okey. Ini apa? Kenderaan akhirat kita kan?
Artinya kenderaan akhirat kita ni, kalau kita bagi dengan 12 sebulan RM50 saja. Ini berapa? CCM kereta kita berapa? Tengok kereta lah. Berapa? Okey, 5 lah. 500. Apa Exia? Sekarang yang mana satu kenderaan akhirat? Kenderaan akhirat kita ini saja. Tuan, kalau kita faham ni, tiap-tiap tahun kita berkorban. Ini belum kira 1,000 lagi. Kalau 1,000 sebulan, patutnya kenderaan akhirat ini kan? Kenderaan akhirat ini kenderaan dunia ini kan? Sepatutnya kan? Okey? Kalau kita faham ini, kita akan berkorban tiap-tiap tahun. Macam mana mau berkorban tiap-tiap tahun? Mudah saja. Kita ambil keluarga kita di kampung. Keluarga kita di kampung, katalah beliau masih ada lah, katalah kan? Beliau, anak dia katalah 5 orang. Masing-masing sudah bekerja. Tahun ni beliau berkorban 600. Beliau berkorban. Katalah duitnya dah cukup. Ini bagilah. Ini pahala sedekah ni. Pahala korban dia. Ni anak bekerja kan? Seorang bagi 100 sudah 500 ini. Begitu. Tahun depan beliau bini lagi. Sama juga konsepnya. Kasih. Lepas tu tahun lagi satu, kakak kah, abang kah, begini. Berapa tahun boleh buat ni? Berapa tahun boleh buat? Kalau ni setahun, berapa tahun? 7 tahun. Lepas 7 tahun, gilir lagi. Begitu. Satu rumah, jangan biarkan korban berlalu tanpa berkorban. Sekurang-kurangnya 1 bahagian. Buat begini saja. 600. Siapa dah cukup duit, yang lain kasih duit. Okey? Sekurang-kurangnya 1 bahagian. Tetapi Ustaz Firzada katalah tahun ni rezeki bagus. Amin kata. Amin. Katalah kita adik-beradik semua begini kan, Ustaz? Masing-masing ambil 1 bahagian. 600. Artinya seekor lembu tu tidak berkongsi dengan siapa-siapa, satu family saja. Kalau biasa saja ambil 1 bahagian 600. Tetapi rezeki itu bagus 600. Katalah rezeki mencurah-curah tahun ni, seekor lembu pun dapat. Ini seekor. Bagilah, bagi di tempat lain lah. Di kampung-kampung yang memerlukan. Macam saya dengan Haji Ibrahim, kami buat satu program kurban. Kami buat bersama dengan Hidayah Center dan Momogun, di mana kurban tu akan dilakukan di kampung, apa nama kampung Ji? Kampung Melatik. Kampung tu di pendalaman Papar. Kalau seorang sudah sekor, antar je tempat lain, Pulau Bangi ke apakah, antar je. Seekor mungkin di sini. Kalau rezeki itu mencurah-curah. Okey, ada soalan? Ada soalan terus tanya. Okey, ada soalan tentang ni? Nada? Faham? Artinya boleh berkorban sudah. Dan sebenarnya ada masa lagi. Kalau anda tahu di mana mau berkorban, masuk anda ni Hidayah Center tu. 570 Lembu 570. Bukan mau apa ni? Bukan mau bisnes semata-mata, tetapi kita mau membantu
sahabat-sahabat kita di pendalaman-pendalaman papar. Okey. Sekarang saya cerita pasal pembahagian daging kurban. Boleh? Boleh kah? Sebelum cerita pasal pembagian daging korban, pasal penyembelihan dulu. Boleh? Boleh ha? Bila menyembelih, yang paling penting pisau. Pisau kena tajam. Bila menyembelih, pisau kena tajam. Jarang orang bawa pisau kan? Selalu saya bawa pisau di kuliah-kuliah, terkejut orang. Okey, pisau kena tajam. Dan untuk tahu pisau tajam, tes pada kertas saja. Tes pada kertas saja. Sedap bunyinya kan? Tes pada kertas saja. Ini pisau stainless steel. Daripada Brazil. Banyak digunakan sekarang ni. Kan cantik kan bunyinya? Dia seolah-olah muzik pada telinga. Okey. Nombor 2, macam mana mau tes? Macam mana mau tes pisau tajam? Kuku. Tes pada kuku, letak pada kuku, bukan pada jari ya. Letak pada kuku, kalau dia melekat, tajam. Kalau dia mengelunsur je, tumpul. Okey. Nombor 3, bulu tangan. Bulu tangan bukan tangan, lalukan saja. Lalukan saja. Lalukan saja, putus bulu, bukan putus tangan, putus bulu, tajam tu. Nombor 4, yang ni saya nak berani. Lalukan saja gitu. Kalau tajam, putus tu. Tapi tak payah buat tu semua. Kertas saja. Kertas saja, tengok. Sedap kan? Dan menyembelih ni yang penting tajam. Yang penting tajam, bukannya panjang. Kadang-kadang orang kita lagi besar, lagi panjang. Tapi saya tidak ada masalah dengan parang panjang. Saya ada satu parang panjang begini, daripada Long Pasia, suku kaum Lundayuh kah? Lundayuh. Sudah 29 tahun. Panjang begini. Saya gunakan untuk menyembelih kerbau. Okey. Kalau begini, ini sebenarnya orang guna untuk membetulkan mata pisau ataupun membuang lemak. Ada orang kata ini pengasah, tapi yang kami biasa dengar tu untuk membuangkan lemak. Kalau di Kinarut tu, rumah sembelih tu, diorang ini tergantung begitu saja. Sekejap-sekejap begini. Gini. Gitu. Ini dah cepat lagi ni. Kalau diorang lagi cepat. Okey. Bila dia sudah dites tajam, tes tajam mana? Tes tajam. Saya guna ini untuk menyembelih kambing. Terkejut orang, menyembelih kambing. Tapi tuan-tuan, nanti kalau sekiranya satu hari nanti tengok dalam YouTube orang yang menyembelih unta tu, begini saja pisaunya. Padahal besar kan? Unta besar kan? Dia menyembelih unta begini saja. Dan menyembelih unta ni sunnahnya berdiri. Unta tu berdiri. Dan orang Arab biasa, unta tu indah diikat, indah ditumbang. Dalam kawasan ni, dalam kawasan gini ni, bagi apa ni, rantai supaya dia anda keluar, pergi saja dekat unta tu, buat begitu saja. Ni di sini di bawah ni, pangkal leher ni, pergi. Begitu saja. Sekali dia sembelih 6-7 ekor sekali. Okey. Okey, saya mau kongsi satu benda lagi. Selalu kalau kita menyembelih,
Kalau kiblat sana kan, kita kasih mengiring kan. Kerbau lembu tu kasih mengiring kan. Dan kasih mengiring begini. Ada tukang sembelih sini? Ada? Okey. Okey. Haji Ibrahim je lah. Tukang sembelih. Ni Tuan Zainul, nanti satu hari nanti. Dari Sempurna. Dari Sempurna, tapi ada family juga di sini. Okey, begini, mengiring begitu. Sekarang buat macam mana? Kasih dungak dia begitu, kepalanya tu. Dungak ke atas bah. Okey, dungak ke atas, tanduknya tu di bawah bah. Kalau boleh dipacakkan di bawah. Begitu. Dan pegang pisau begini saja. Terbalik Terbalik Okey, pisau pegang begini saja. Ada orang pegang begini. Boleh juga, tetapi bila saya melatih orang menyembelih, saya kata begini saja. Apa kelebihan dia? Tidak perlu menggunakan tenaga yang banyak. Kalau ini perlu banyak tenaga. Tapi nampak cantiknya ni. Perlu banyak tenaga. Ada kawan tu baru 2 ekor, tangan sudah ketar-ketar. Dia banyak menggunakan tenaga. Tapi kalau guna kaedah begini, dia relax saja. Berapa ekor pun relax saja. Dan kelebihan dia lagi satu, bila kita potong begini, urat yang sepatutnya putus tu kita nampak sendiri. Bila kita nampak sendiri, kita tahu bila mau berhenti. Yang ini kadang-kadang kita menyembelih ni, kita perlukan seorang kawan di depan untuk tengokkan sudah putus ke tidak urat tu. Okey, tetapi tuan-tuan boleh pilih. Ada orang kata saya sudah biasa begini, silakan. Tetapi kalau tuan buat begini, ini lebih mudah. Okey, di mana urat dia? Di mana urat dia yang perlu dipotong? Okey. Kita sudah cerita pasal dongak kan? Pisau ini. Dah cantik ni pisau ni. Okey. Begini tuan-tuan. Letak tangan di leher kita. Ni yang keras ni, ini halkum. Halkum ni yang keras. Halkum ni yang keras. Ni macam pipe washing machine tu bah. Halkum. Okey, halkum. Di belakang halkum tu, betul-betul di belakang. Mari. 2 ni wajib. Halkum sama mari. Ya betul. Halkum ni apa? Nafas. Marih ni makanan. Laluan makanan kita. Selalunya ini ada masalah. Yang selalu orang miss ini, kerana dia kecil. Macam ayam pun sama juga. Dan dua-dua ni wajib. Okey? Dan di belakang sini ni ada 2 lagi sini. Kita panggil urat tepi saja, senang. Urat tepi. Okey, sini ada lagi. Ini jangan kasih putus. Ini tulang. Tapi selalunya putus bila? Bila putus selalunya? Ayam. Kan ayam biasa putus kan? Kadang-kadang orang tanya saya, sebanyak-banyak binatang mana yang susah disembelih? Saya kata ayam. Dia kata kenapa? Saya kata berapa kali sudah putus kepala? Kambing, lembu tidak akan putus. Kalau putus tabik. Okey? Kerat saja ni, kerat gini, ini dulu putus. Lepas tu ini. 2 ni wajib. Yang ini ni sunat. Sebaik-baiknya putuskan 4 ni. 1, 2, 3, 4. Putuskan 4 ni. Sebaik-baiknya. Tetapi kalau dia mengamuk ke apakah, ambil, selamatkan yang wajib saja. Tengah mengamuk kan, kita mau juga sembelih kasih habis. Tidak perlu. Ini yang wajib ni. Okey? Itu yang perlu ada kursus. Bila ada kursus baru kita boleh tunjuk. Tapi tidak apa.
Ini kerat dari atas begitu, kerat begini, dan selalunya kalau kita sembelih ayam kan, dia berdiri lagi. Kadang-kadang putus sudah kepala dia, berjalan lagi. Apa nasihat saya? Relax saja. Kalau dia putus kepala dia, relax saja, mati tu. Tapi orang kita enggak, dikejar, kejar, dan itulah alasan dia tidak menyembelih selama-lamanya. Bila kita tanya, kenapa anda menyembelih? Saya hari itu menyembelih, putus kepala, berlari lagi. Okey, cerita pasal putus kepala ni di Amerika tahun 50-an. Ada orang putih tu dia menyembelih. Tapi ini bukan halal lah kan? Dia menyembelih, putus sudah kepala ayam tu, ayam tu hidup selama 18 bulan. 18 bulan. Kalau orang kita dengar tu lagi dia mau menyembelih. 18 bulan dan ayam itu jadi selebriti. Dibawa menjelajah Amerika. Apa indah orang mau tahu apa kan? Kalau saya ada ayam begitu pun saya mau menjelajah Malaysia ni. Dan satu hari mati juga kerana lupa dikasih makan. Dia kasih makan daripada leher dia begitu. Okey, ini faham sudah? Faham sudah. Dan benda ni untuk mahir benda ni kena banyak menyembelih. Okey, saya mau cerita pasal teknik ikat satu kaki. Dan teknik ikat satu kaki ni dia kena amalkan juga baru dia cantik. Ini penting. Sini berapa ekor kurban? Kurban berapa ekor? 4 ekor. Okey, kerbau ke lembu? Oh, cantik. Okey. Ikat pada pokok, biasa kan? Kita tambat pada pokok. Kalau boleh, masanya berdiri tu, pancing saja. Pancing kaki dia tu, pancing ya. Lepas tu tarik. Jatuh tu. Tarik je. Kalau sekiranya macam kuat kan, kita goyang-goyang sikit, jatuh tu. Okey? Lepas tu, katalah ini sudah rebah. Yang penting sekali ni nah. Mana-mana kaki belakang, kiri atau kanan. Okey? Tarik 4-5 orang pun boleh. Tarik saja, kasih kencang. Ini mesti kencang, ini pun mesti kencang. Tetapi ini akan otomatik kencang bila ini ditarik. Okey? Dan kalau boleh kasih rapat. Tukang sembelih di sini, tukang pegang di sini, tukang tahan di sini kalau mau adalah seorang ataupun 2 orang. Tahannya di mana? Anda perlu duduk atas lembu kerbau. Tahan di sini saja. Tahan di sini, Pak. Pegang macam tu, Pak. Dan ini penting. Jangan duduk di sini. Jangan duduk di sini. Pernah terjadi di manakah? Di Indonesia kah? Ada meninggal pun ada. Kerana duduk di sini. Okey, dia sudah baring begitu. Dia sudah baring begitu. Ini kita tarik. Ini kita tarik. Okey, ini kita tarik. Dia akan menendang juga. Menendangnya ke depan. Ke depan, Pak. Kita semua di belakang. Tarik sini. Okey, lepas habis sembelih, kasih lepas ni. Lepas dia. Dia akan menendang macam tu. Meronta macam tu. Lagi banyaknya meronta lagi bagus supaya darah dia banyak keluar. Tetapi kita ni selalu buat macam mana? Berpayuk kan? Payuk. Sebenarnya berpayuk ni okey. Dulu-dulu kan datuk nenek kita semua berpayuk kan? Diorang ada satu simpulan ikatan bah. Tarik sekali je terbuka kan? Tapi orang sekarang dah berapa tahu yang itu kan? Ikan mati bah. Tanya kenapa ikan mati? Takut lari. Okey, teknik ni saya sudah cuba daripada sejak 2011. Orang tanya, kalau besar macam mana? Kalau besar lagi mudah. Lagi mudah. Kenapa? Sebenarnya kita tarik dia punya kuda-kuda bah. Dan kuda-kuda dia ni kalau kita tarik begini, dia dah boleh bangkit sudah. Lepas tu orang tanya kerbau boleh? Kerbau boleh. Tetapi ditakdirkan katalah
ditakdirkan kerbau tu kuat, terlalu kuat. Ni nak ambil lah. Ambil kaki sini. Ni tarik lagi nah. Tariklah 3 orang, 4 orang lah. Tarik. Kalaunya kuat. Tapi selalunya begini pun sudah. Okey. Dan kebaikan benda ni selalunya di ladang. Di ladang orang dah ramai bahkan. Kalau di masjid-masjid terlalu ramai. Terlalu ramai. Kalau di ladang 1 orang boleh buat kerja ni. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan tiang sini. Tiang ni macam orang menarik bah. Tiang ni macam orang menarik. Sorry, talinya ni tali kan? Tiang ni macam orang menarik. Kasih kencang, kita di sini. Boleh. Cepat-cepat saja disembelih. Ada soalan? Tapi di sini boleh tanya Haji Jasni bahkan. Dia sudah praktik benda ni. Tuan-tuan, daripada 2011, artinya sudah 8 tahun. Dan saya sudah buat ni mau dekat 100 ekor. Sorry, 100 ekor. 2017 kami buat untuk bukan 2017, baru-baru ni. Saya dengan Haji pergi ke Kota Belud untuk membeli, untuk menempah kurban. Kami buat kedah begini, ikat satu kaki. Satu kaki. Dan tukang sembelih tu, dia jumpa kawan saya, dia tanya, apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Tenang saja ni. Tiada apa-apa. Bismillah, Allahu Akbar saja. Kami tanya kenapa? Kerana kemarin masa kami takap tu, habis kami kena tanduk-tanduknya. Garang rupanya. Artinya benda ni teknik saja tuan. Tiada ilmu-ilmu yang terselindung. Teknik saja. Bila saya kata teknik, siapa-siapa boleh buat. Cuma ada kena keberanian lah sikit. Benda tu mudah benda tu. Kalau sini sudah kencang, sini sudah kencang, dia dah boleh bangkit sudah ni. Okey. Sekarang cerita pasal pembahagian daging kurban. Ada soalan tentang ni? Teknik ke satu kaki? Ya. Kalau macam mana? Makruh saja. Boleh makan. Boleh makan. Muazzan dulu, teruskan. Teruskan. Okey Okey. Boleh ya Ustaz? Boleh. Okey. Sekarang cerita pasal lagi ada tanya pasal ni teknik satu kaki ni? Macam sebelah ni antara macam kerbau ayam ni sama ya? Sama saja tuan. Dia punya kedudukan urat tu sama saja. Lagi satu tuan kejap tuan Lagi satu. Ni minta maaf orang kita selalu menyembelih mulanya dari sini. Habisnya di sini. Sebenarnya urat tu di sini saja. Ini isi ni. Isi ni. Itu kaedah tadi, dongak tadi tu, itu kelebihan dia. Kita tumpu saja di tengah-tengah. Kita tumpu saja di tengah-tengah. Habis yang putus yang 4 tu selesai. Tidak perlu sampai sini. Tidak perlu sampai sini. Dan ada orang kita menyembelih ayam sampai ke belakang. Tidak perlu, kerana dia punya urat di sini saja. Cara memegang saja kita perlu cantikkan. Okey? Kita tanya, kenapa sampai ke belakang? Takut lari bawa urat dia tu. Indah, cara pegang saja. Okey? Yang tadi di depan di leher tak di kepala yang nak kepala. Mana-mana boleh tuan. Di leher boleh, di tanduk pun boleh. Di anu pun boleh, muncung dia. Boleh. Janji yang kuat kan? Boleh? Tuan? Mengelakkan daripada sukatan. Ya. Mengelakkan daripada sukatan penyembelihan itu jangan kena kepada pangkal lidah dia. Ya. Berapa? Jengkang ataupun telinga? Okey. Begini tuan, kalau boleh, kan halkum kita ni, dia pun ada halkum binatang tu. Di mana-mana di bawah halkum. Di bawah dia. Di bawah halkum. Di ngam-ngam di halkum tu pun boleh. Jangan di atas halkum. Kalau di pangkal lidah tu, artinya urat tu dia belum mula bahkan,
Itu terlalu atas, tuan. Itu masalah dia kalau terlalu atas. Kalau boleh, penandanya di mana? Halkum. Halkum ni di mana-mana di bawah. Ataupun jengkal. Tu boleh. Sejengkal pun boleh. Boleh juga. Boleh juga. Selalu kalau sejengkal tu sudah sampai halkum tu. Boleh, tuan. Ada orang selalu letak telinga kan? Boleh juga. Tetapi ada kala kalau kambing tak boleh. Ada kambing telinga dia panjang, letaknya di sini ujung dia. Tak kan dia boleh di sini. Okey, sebenarnya ikut halkum, tuan. Ikut halkum. Ya, tuan. Yang kaedah yang ikat tadi itu yang belakang tadi. Ya. Maksudnya ikat sebelum mana-mana aja lah. Ikat saja. Ikat je lah. Ikat saja. Janji anda terlepas ni. Itu saja. Ikat knot biasa saja. Janji boleh tarik. Dan maksudnya kalau lombang sebelah sana dia kena ada kat belakang kiri, yang di atas kat bawah. Okey, sebenarnya mana-mana kaki belakang. Ada kawan kata di atas. Boleh juga. Tetapi saya syorkan mana-mana kaki belakang. Mana-mana kaki belakang. Boleh. Boleh, tuan. Boleh. Okey. Kerana apa? Masa menumbang anda tahu sudah kiri kanan di mana. Okey, kanan kiri. Okey, sekarang cerita pasal pembagian daging korban. Ya. Tentang penyembelian. Ya, saya. Contohlah dalam separuh belum putus kan? Ya. Tiba-tiba itu mengamuk kan, terlepas itu barang macam mana? Bagus soalannya. Orang bilang tidak boleh lah pula. Soalannya yang cantik. Boleh lagi nek? Tapi kuliah korban jarang kan buat kan? Saya punya kursus tu selalunya 3 jam. Tadi sepatutnya kawan datang. Dia tu ejen pisau. Pisaunya macam semalam di Masjid Bandaraya, dia buka satu meja. Dia juga. Ini enggak. Ada. 270, 320. Artinya ini pelaburan sekali. Pelaburan yang sekali. Okey. Saya sudah pakai ini daripada 2007. Artinya 12 tahun. Kalau di Kuala Lumpur, kawan saya panggil ini pisau dapur. Mula-mula dia tengok, dia kata pisau dapur. Bila saya start menyembelih, seminggu tu dia cakap ini saja. Jarang mau dia asah. Dia selalunya dia guna ini je. Dia guna ini. Okey. Sekali lagi Okey, cerita pasal angkat pisau. Angkat pisau tu. Satu urat belum putus kan? Okey, saya ubah sikit Ni selalunya dalam kursus saya akan cerita. Okey. Orang kita kalau terangkat pisau terus ndak boleh. Terangkat sikit pun ndak boleh. Itulah orang muda ndak mau belajar menyembelih. Takut orang mau belajar menyembelih. Tapi kita buat kursus sembelih, kita permudahkan. Okey. Contoh kan tuan, tengah menyembelih baru satu urat putus, halkum baru putus, marih belum putus lagi. Kita tengok di belakang ada ular di belakang. Apa perlu dibuat? Lari. Apa perlu dibuat? Sembelih ular. Okey. Bunuh ular dulu, selamatkan nyawa dulu. Nyawa kita penting. Nanti jadi kenduri arwah nanti. Orang lain makan kambing, kita tidak dapat makan. Okey, bunuh ular. Jangan sembelih ular. Nanti kata, sudah sembelih bah ular tu. Nanti dimakan. Bunuh ular, lepas tu letak balik, sembelih.
Artinya boleh angkat pisau. Kalau ikut masyarakat kita, anda boleh angkat pisau langsung kan? Anda boleh angkat. Kalau begitu, kena patuk pun kena patuk lah. Bukan. Bila benda begitu, yang penting nyawa kita. Nombor 2, tengah menyembelih, lembu meruntak, jatuh, ambil balik, sambung, letak cepat. Nombor 3, tengah menyembelih, pisau tumpul. Kan boleh jadi kan? Pisau tumpul, pergi balik, katalah rumah sebelah, pergi balik rumah, ambil pisau, letak balik. Nombor 4, tengah menyembelih, mata pisau terbalik. Boleh jadi, benda ni boleh jadi. Kita kadang-kadang kita ingat benda boleh jadi kan? Sebenarnya menyembelih ni kita dah tahu binatang tu bila dia mau mengamuk. Sini lain, sini sudah benda berdebar. Sini benda berdebar. Okey. So, persoalan dia, apa-apa jadi, letak balik cepat-cepat. Cuma isu dia begini, yang tumpul tadi kan, katalah pisau tumpul, tengah-tengah menyembelih pisau tumpul, pergi balik rumah, tak jumpa pisau. Pisau tak jumpa. Okey, katalah cari sampai 20 minit, cari-cari tak jumpa, lalas jumpa, pergi balik. Bila sudah lama perpisahan tu, ada satu syarat dia mesti ada hayat yang kuat, nama dia hayat mustaqirah. Hayat mustaqirah ni nyawanya masih kuat masih kuat. Apa tanda dia? Bila kita menyembelih kali kedua, darah memancut ataupun pergerakan yang kuat, darah tu memancut ataupun dia meronta begitu, itu maknanya nyawanya masih kuat. Okey, yang dah boleh begini, sembelih baru satu kan, pergi minum dulu, pergi bersigup dulu, datang balik kawan tu sudah nyawa-nyawa ikan, baru disembelih. Itu dah boleh. Angkat pisau boleh jika ada hal. Kalau sekiranya anda boleh angkat pisau langsung, artinya sanggup dipatuk oleh ular tu. Apa gunanya kena patuk oleh ular kalau kenduri arwah? Artinya boleh tuan. Katalah kawan kita menyembelih, kita tengok satu ndanu kan, kita pula perasan, ambil pisau cepat-cepat sembelih, sambung balik. Okey, sambung balik. Saya mau kongsi satu video, ada satu video tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Dia sembelih lembu tu bangkit balik 2-3 kali. Halkum dengan marih ni, kita cerita halkum sama marih katalah sudah putus halkum marih. Halkum sama marih putus. Kadang-kadang dah mati lagi, berdiri lagi, ataupun dia duduk relax saja. Padahal kita punya kerbau nombor 1 kan, orang lain punya sudah mati. Mula orang bercakap, siapa menyembelih tadi tu, yang pertama tadi tu. Okey, trik dia macam mana? Trik dia, pergi ambil pisau kecil, okey, kasih bersih je dia ni. Ni sudah putus kan, bersih je sini ni, keluar darah tu. Kalau anda keluar darah, ambil pisau. Saya takut saya tidak terbalikkan ambil pisau, kerat saja di belakang ni. Tapi orang akan bercakap, potong 2 kali tu. Tidak apa, kita mau selamatkan daging. Kalau tidak, habis sudah 10 ekor, kita punya masih berdiri lagi di sana. Gara-gara itulah orang tidak mau belajar menyembelih. Ada kawan tu saya tanya, kenapa anda mau belajar menyembelih? Nanti saya silap, saya yang kena ganti. Bukan, dengan ilmu benda tu dah jadi. Dengan ilmu benda tu jadi. Okey, boleh tuan? Boleh angkat pisau. Ya tuan. Betulkah cerita ini lembu, sapi ataupun kerbau yang liar tu? Ya. Jadi datang ini penyembelihan ini yang kita kata dia ini handal lah. Ya. Kan? Dia baca pada itu yang liar tadi itu kan, ya. Sapi itu kerbau itu, jadi mengikut dia. Okey. Ya, dia mengikut dia. Nak payah lagi ramai-ramai pergi pegang dia. Dia baring sendiri. Ya. Macam mana tu? Ada tuan, ada begitu. Itu ilmu
ilmu lah. Ilmu lah. Ilmu. Tapi yang saya kongsi ni teknik saja tuan. Teknik supaya apa? Orang lain boleh guna. Kalau ilmu tu mungkin dia saja ataupun yang diajar saja. Yang diajar. Teknik yang saya tunjuk ni teknik saja. Tiada ilmu apa-apa. Okey. Pembagian daging boleh lagi? Saya 3 jam boleh lagi ni. Saya kemarin di Masjid Bandaraya 3 jam dah duduk. Okey. Ini penting. Jarang orang cerita pasal pembagian daging korban. Tapi ini panduan. Panduan. Okey. Katalah kerbau. Sini biasa kerbau kan? Semua tulang kita letak tepi. Tuan-tuan, kalau kita ada 4 ekor sini, 4 ekor korban, jangan kasih campur daging. Ada orang kasih campur semua baru bagi 3. Tidak betul. Satu-satu. Buat satu-satu. Buat satu-satu. Jangan dicampur. Lembu 1, lembu 2, lembu 3, buat asing-asing. Buat satu grup. Okey. Pembagian daging korban mudah saja. 1/3. Okey. Berapa ni? 1/3 berapa? Berapa kilo? 30 kan? 30 kilo. Tulang kita asingkan dulu. Sebenarnya korban ni budi bicara antara 7 orang tu saja. Dan masjid lah. Dan masjid. Kalau kita sudah sepakat, kita kata ambil daging saja. Tulang letak tepi dulu. Okey. Ustaz Firzada dengan beberapa kawan, katalah 7 orang sini kan? Okey. Kongsi 7 orang Ustaz? 7 orang kata 7. Okey, ini dulu. 1/3 ni bagi sama siapa? Fakir miskin. Masjid sepatutnya ada senarai fakir miskin. Kadang-kadang dekat-dekat air raya kan kita mau bagi sumbangan zakat lah apa kan? Kalau kita ada senarai fakir miskin tu senang. Okey. Katalah masjid tentukan seorang sekilo lah kan? Seorang sekilo. So sini ada berapa bungkus? 30 bungkus. Sini bagi sama orang ramai. Jiran, saudara mara boleh bagi sini. Sini ada berapa bungkus? 30 juga. Okey. Sekarang yang ini selesai. Okey. Sekarang yang ini 30 bagi dengan 7 berapa? 4.2 kilo seorang. Artinya setiap orang berhak untuk dapat 4.2 kilo. Tetapi orang yang faham, dia tidak akan ambil 4.2 kilo. Dia akan ambil berkat saja, ambil sikit saja. Ambil berkat saja. Mau ikut sunnah, ambil hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil hati. Okey? Ambil sikit saja. Itu kalau orang faham. Tapi dia kata saya mau hak saya. 4.2 kilo lah. 4.2 kilo. Okey? Daging korban ni ada keberkatan. 1 kilo di daging korban sama 1 kilo di pasar tidak sama. Tidak sama. Okey? Itulah bila dapat makan. Masak makan. Okey? Okey, 4.2 kilo. Sekarang katalah tahun ini semua sudah faham kan? Semua ambil sedikit saja. Sekilo sajalah, sekilo. Okey? Sekilo pun banyak makan. Kita ni bukan dia kan? Di luar negara yang setahun sekali makan daging. Itu kalau setahun sekali makan daging kita faham. Okey? Katalah sekilo. Artinya 1 kilo kali dengan berapa orang? 7 kan? 7. Baki ada berapa tu? Baki bah dari sini bah. 23. Okey. Ini masing-masing bawa balik sekilo. Bawa balik sekilo. Okey. 23 bungkus kan? Masuk sini.
Masuk dalam fakir miskin ni bang. Kan? Artinya sini sudah ada berapa bungkus? 53 bungkus. Sebenarnya kurban yang paling penting ini fakir miskin ni. Fakir miskin ni. Ini dalam satu kitab mengatakan sini wajib. Wajib diberi ni fakir miskin. Ini sunat saja bagi orang ramai. Ini harus. Harus ni ambil pun boleh, tidak ambil pun boleh. Tapi kerana kita ambil keberkatan, ambil sedikit. Kalau ikurnya? Apa dia? Cerita ikor kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Dia ni minat ikor. Setiap kali dia mau ambil ikor. Okey. Setiap kali mau ambil ikor, orang lain sudah cepat. Mau ambil ikor je, orang lain sudah cepat. Lalas tinggal seekor je. Seekor, imam tu pun menyembelih. Belum mati lagi lembu tu. Cepat-cepat diambilnya. Janganlah begitu kan? Okey, so ceritanya begini. Ini wajib, ini sunat, ini harus saja. Okey? Tapi Thais liur mau makan tulang. Ambillah sini apa ni? Bidai. Rusuk. Ambillah seorang satu sini, bawa balik. Yang lain tu sedekahkan kepada masjid untuk buat sup. Kan? Settle kan? Kalau orang faham begini, mudah benda ni. Bila yang biasa tu semua bagi 7 kan? Hati bagi 7, ikor bagi 7. Semua bagi 7. Boleh juga, tetapi kalau sudah faham masing-masing ambil sedikit kan mudah benda tu. Kan? Okey. Begitu saja. Ada soalan? Ya. Yang contoh yang ni lah kan, ya. 20 kilo ni daging saja kan dia termasuk ke apa limpa apa semua tu? Tidak. Daging saja. Limpa apa semua tu apa ni masing-masing mau bagi. Kan saya kata tadi budi bicara antara 7 orang. Ini untuk memudahkan kira saja. Kalau mau kalau mau segala organ tu katalah mau juga, pandai-pandailah bagi 7. Bagi 7 bah. Kan? Tapi letak sinilah bah. Dia yang kita mau, yang paling penting sekali daging bah kan? Daging dulu. Katalah organ-organ semua sini. Organ-organ ni kalau mau juga letaklah tepi sini. Terus siapa mau ambil. Tu saya kata budi bicara 7 orang, peserta 7 orang tu dan masjid. Sebenarnya pengurusan kurban ni dulu kerja, tak perlu pun, kerana masing-masing buat sendiri. Macam di Kelantan, buat di rumah-rumah masing-masing. So tiada isu. Masalahnya bila semua ramai membuat di masjid, yalah baguslah buat di masjid, tapi pengurusan tu kena cantik lah. Kita biasa dengarkan daging hilang kan? Bisa dengar? Ataupun di sini tidak berlaku? Kalau di sini tidak berlaku, artinya pengurusannya baik. Karena saya pernah di Petaling Jaya Kuala Lumpur, masjid bulat dipanggil, masjid bulat. Saya tengok satu banner tu, saya tersenyum tengok banner tu. Terima kasih kerana tidak mengambil daging dan tulang. Artinya biasa jadi. Dan kadang-kadang kita dengar paha hilang. Tu pakcik saya kata, pakcik saya di kampung, dia kata di kampung kita kalau kenduri kahwin 1 ekor lembu cukup untuk semua orang. Tapi kalau korban 6-7 ekor dah cukup. Kenapa? Ada orang ambil. Saya bukan kata kita yang ambil, selalunya yang di masjid ni tidak ambil. Kadang-kadang yang mengambil ni orang yang kita tidak kenal. Ya tuan. Ya, tuan. Ya. Saya dengar haram untuk dibagi upah daripada daging yang disembelih. Okey. Penyembelih.
Okey, terima kasih. Sebenarnya begitu. Tidak boleh dibagi daging sebagai upah. Tuan-tuan, begini tuan 600 tu, 600 kos lembu kan? Kalau boleh, lembu tu harga dia 550. 50 ni pengurusan. Sini juga upah tukang sembelih, sini juga mau beli tali, sini juga mau upah kawan-kawan yang akan menjaga lembu bah. Kan malam-malam kan mesti ada orang menjaga. Mesti diberi upah. Nak free saja. Sini ni bah. Ini kalau 50, kalau 7 orang 350. Dan paling cantik kalau mau makan minum pun boleh ambil sini. Tapi selalunya masjid yang bagilah kan. Makan minum pun boleh ambil di sini. Kenapa selalunya tukang sembelih ambil kepala? Jadi satu kebiasaan kan? Kerana kita nak bagi dia upah. Kita nak bagi dia upah. So kalau boleh ambil daripada duit peserta ni, bagi sama kebiasaannya menyembelih ni RM50 saja. Upah menyembelih bah dari segi kos kan RM50 saja. Ada baki lagi 300 untuk benda lain. Berarti daging itu tidak boleh buat upah untuk menyembelih lah. Tidak boleh tuan, tidak boleh. Kalau mau, katalah semua orang dapat sekilo, dia pun dapat sekilo juga. Sama juga yang melapah-lapah ni kan, jangan kerana dia bekerja dia ada special sikit. Tidak boleh. Dan ada sebagian tempat saya tengok dibagi bukan 7, 8. Ya, ini siapa? Ini petugas. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Okey? So selesai sudah. Ini je pembagian daging korban. Okey? Ada soalan lagi? Okey? Itu kalau daging yang mendaki boleh bagi yang macam ahli keluarga yang tradisional. Boleh. Kerana apa? Apa ni? Kerajaan negeri Sabah ada fatwa dia membolehkan. Kerana di Sabah ni isu dia lain bahkan. Kadang-kadang satu rumah tu ada yang Islam, ada yang tidak Islam kan? Dibolehkan. Okey? Yang kita masak baru boleh buat kisah. Indah. Sebenarnya kalau ikut kitab tidak boleh. Ikut kitab tidak boleh walaupun sudah masak. Tetapi ada kadang-kadang kemaslahatan tempat tu bah. Tempat kita begini kan? Dan sebahagiannya untuk dakwah juga. Saya dengar di pendalaman Papar tu ada kawan Hidayah Center tu, dia kata ada yang non muslim ni dia orang ikut berkorban dan ada yang masuk Islam gara-gara dia tengok korban. Gara-gara dia terfikir daging ni free lagi dapat. Okey tuan, selesai ni, faham yang ni? Yang paling penting fakir miskin. Kita ni bila kita ni belajar kita mau faham kan? Bila kita sudah faham, kita akan ambil sekilo saja. Selalu orang ambil banyak-banyak kan? Kadang-kadang request lagi. Minta maaf, saya cakap bukan apa, benda ni kita kena tegur kerana kita tengok ada di beberapa masjid orang main ambil begitu saja. Last. Boleh lagi? Sampai pukul berapa ni? Last. Macam mana mau mengelakkan daripada orang mengambil daging? Okey? Orang mengambil daging mudah saja. Kalau boleh kita punya tempat tu, saya mau kongsi di Miri. Ini saya tahun lalu saya beraya di Miri. Raya korban di Miri. Okey, saya tengok satu benda yang kita boleh ambil iktibar. Okey, di Miri dia bagi department asing-asing. Sini tempat sembelih. Sini tempat melapah besar, daging besar-besar kan. Sini tempat melapah kecil. Sini
bungkus. Sini agihan lah, agihan. Pakai t-shirt. Kalau boleh pakai t-shirt. Pakai t-shirt. T-shirt anu bah, satu warna bah. Bila kita satu warna, senang kita mau kita kenal petugas kita. Okey? Tapi yang bestnya di sini lain-lain warna. Ini lain warna, ini lain warna, ini lain warna, ini lain. Saya tanya kenapa lain warna? Dia orang kata supaya orang daripada departmen ini dah masuk sini. Dia kasih habis dia punya kerja dulu. Okey? Lepas tu ada satu orang, so dia ni seorang je baju kuning. Saya kata apa dia ni? Rupanya itu flow manager. Flow manager, dia akan kontrol. Saya kebetulan lalu di sini. Baru sampai kan? Baru sampai. Ada orang minta tolong sini, kita tolonglah. Kena marah. Saya yang kena marah oleh flow manager tu. Artinya dia akan pastikan semua orang ikut peraturan. Flow manager tu dia akan tegur. Kalau ada apa-apa kesalahan, dia akan tegur. Okey? Nah, habis sini, masuk sini, bungkus, masuk sini. Dan kalau boleh agihan tu lain-lain plastik. Untuk fakir miskin, plastik warna merah. Untuk orang ramai, plastik warna ni. Untuk peserta korban, plastik warna putih. Biar kita teratur bah, profesional. Benda ni, pengurusan korban ni, dia berbalik pada masjid juga. Kalau masjid tu dia apa ni? Dia relax, dia biarkannya begitu. Tu jadi orang mengambil daging dah tentu-tentu tu. Dan kadang-kadang memalukan tuan. Memalukan kerana main ambil daging begitu saja depan mata kita. Macam tu bah, satu paha hilang tu bah. Malu je tu bah kan? So buat begini, dan kalau boleh sini ni bagi penghadang. Pakai canvas saja. Canvas tu tak tinggi begini, orang boleh tengok, tapi orang dah boleh masuk. Canvas saja. Ndak perlu letak ni pagar berduri sini. Kita letak tu bukan apa, kita nak mau orang lain masuk sini. Biar petugas saja masuk sini. Bila petugas dia masuk sini, tiba-tiba kita tengok orang ni lain warna baju dia. Kita boleh tegur dia, tuan, kita tunggu di luar saja, nanti insya-Allah kita punya bahagian akan dapat. Kan cantik kan? Buat begitu. Dan kalau boleh yang seorang tadi tu, flow manager tu, bagilah orang yang ada pengaruh sikit, ustaz ke, pengurusi ke. Kalau boleh ada perwatakan macam Saidina Umar sikit. Tapi jangan bagi parang lah, bagi hela tu, tuan, bagi hela tu, dia boleh tegur, apa ni, jangan ambil ni. Okey, buat begitu. Dan tutup sini ni, jangan bagi orang masuk. Ini petugas saja ni. Petugas saja. Benda ni panduan. Dan kita tidak boleh laksanakan terus-menerus begini kan? Terus-terus kita lah buat sikit-sikit. Perbaiki sikit-sikit. Perbaiki sikit-sikit. InsyaAllah kita mau pengurusan korban kita baik. Supaya orang kita pun tengok, baguslah di sini. Kalau dia tengok orang main ambil usung paha begitu saja, ni orang pun fikir, apa ni? Okey. Lagi ada soalan lagi? Last? Nada? Penyembelih ini mesti lelaki. Lelaki atau perempuan atau kanak-kanak yang mumayyiz boleh. Mumayyiz tu dia boleh membezakan antara bersih, kotor, baik dan tidak baik. Orang kita, perempuan dah boleh menyembelih kan? Boleh. Perempuan boleh menyembelih. Hukumnya makruh saja. Makruh, boleh saja. Orang kita pula, bila perempuan menyembelih, laki-laki dah boleh makan kan? Boleh. Boleh. Kalau di Mesir, tukang sembelihnya perempuan menyembelih kambing. Artinya perempuan boleh menyembelih. Boleh? Boleh? Ada lagi? Ya. Kadang binatang kurban tu dia mesti sihat kan? Ya. Kadang-kadang dia turun dari lori. Kadang-kadang dia sudah patah. Patah. Tidak boleh. Tidak boleh buat korban tu. Tidak boleh.
kita berkorban ni mesti binatang yang sihat bah. Cuma isunya kalau bunting. Okey? Bunting biasa kan? Kita sembelih ada baby dalam. Itu sebenarnya, isu tu sebenarnya di ladang mula-mula. Masa kita pergi melawat tu, kita pergi mau beli binatang tu, kita tanya tuan kerbau tu, bunting ke tidak? Kalau bunting jangan beli. Masalahnya kadang-kadang masa sembelih baru tahu. Artinya tuan kerbau tu pun dah tahu. Tuan kerbau tu pun dah tahu. Kalau dia tahu, dia pun dah mau jual kan? Tapi kalau dalam keadaan begitu, dapat boleh buat korban saja. Tapi bila sudah disembelih begitu, kita sembelih ibunya, anaknya mati kan? Sah. Boleh makan. Cuma persoalannya lalu kan tak makan. Makan baby. Dalam kitab mengatakan boleh makan. Baby dia tu. Kesian. Kesian ni satu benda yang kadang-kadang orang nak menyembelih. Nak menyembelih. Kesian tu sebenarnya naluri kita ni mesti ada perasaan kesian bah. Kadang-kadang orang tanya saya, Tuan tidak kesian ke menyembelih banyak-banyak ni? Dia begini, saya kata, tukang sembelih perasaan kesian tu bila dia mau menyembelih, dia boleh letak tepi sekejap. Tak tepi, sembelih, tu ambil balik. Saya pernah menyembelih ada anak kambing tu. Anak kambing. Mungkin dia patah kaki ke apakah kan? Waktu tu Tauke kambing tu menangis sudah. Menangis. Yang jaga tu pun nda mau tengok. Lala saya yang seorang menyembelih. Tapi mesti ada orang menyembelih. Kita ndak boleh layan kasihan tu. Tapi selalunya kalau kita kan dalam penyembelihan kan, selalu mesti ada orang cakap kan, kasihan. Tapi waktu makan tidak pula kasihan. Waktu makan bah, adakah tengah makan kesian kambing ni kan sedap juga, kesian kambing ni kan sedap juga? Tidak. Okey? Kesian ni jangan layan. Okey? Last tips untuk menghilangkan gementar menyembelih. Mau kan tak? Mau Okey? Saya ada mau dekat 20 tips itu. Okey? Tapi saya bagi beberapa sajalah. Jangan tengok mata dia. Masa menyembelih jangan tengok mata dia, jangan tengok muka dia. Sembelih saja. Jangan tengok. Kalau tengok mata tahu macam-macam perasaan tu. Okey, itu pertama. Nombor 2, ingat yang ini sunnah Nabi. Nabi ni dia ni berani tau. Nabi ni berani. Ada sekali tu dia menyembelih 63 ekor unta. Bukan 3, bukan 6, 63 ekor unta disembelihnya. Artinya beranilah. Dan orang Arab menyembelih macam saya kata tadi, berdiri unta tu. Sunnahnya berdiri, bukan baring. Berdiri. Artinya berani tu situ. Ingat saja kita mau buat sunnah. Akhir zaman siapa buat sunnah, dia macam berjihad. Okey? Nombor 3, ni datuk saya punya ilmu dia lah. Dia kata, ingat saja binatang tu dia sentiasa berdoa minta disembelih secara halal. Dia berdoa apa kan? Dia kata, kalau saya bagus kena sembelih secara halal daripada mati apa? Kena langgar, mati apa lagi satu ni ayatnya? Beragan. Mati saja mati. Bagus. Kalau dia kata bagus nama kita naik waktu korban ni, dia kata. Untuk korban kan secara halal. Lepas tu banyakkan menyembelih. Lagi banyak kita menyembelih, lagi tenang kita jadi. Kebiasaan kita jarang menyembelih bahkan. Lepas tu kita yang biasa selalu membeli ayam di pasar yang sudah siap diproseskan, beli yang hidup, sembelih sendiri.
Sembelih sendiri, keyakinan dia lain. Sembelih sendiri nampak dan lapah sendiri. Dalam kursus saya akan tunjukkan cara melapah paling mudah. Tidak payah pakai pisau, tidak payah pakai air panas. Pisau sikit saja, buka je kulitnya tu, selesai. Terkejut. Terkejut orang. Dan kulit ayam sebenarnya dah bagus untuk kesihatan kan? Dah bagus untuk kesihatan. Buka saja begitu, terkejut ni. Terkejut orang, dia kata, begini saja kita buat. Ya, begini. Karena dalam kursus sembelih, macam beberapa tahun di Masjid Bandar Raya, 100 ekor ayam, tiada air panas. Buka baju gitu je. Okey. Lagi satu, macam mana menghilangkan gementar menyembelih ni. Okey, ingat ini saja. Dalam agama kita ada beberapa amalan yang menumpahkan darah. Dan bila kita buat, syaitan akan usik kita supaya jangan buat. Okey, ada 4 Pertama sekali menyembelih. Nombor 2 berbekam. Siapa biasa berbekam? Siapa yang biasa berbekam? Tiap kali mau berbekam takut. Saya kerap juga berbekam, takut. Takut kenapa? Darah banyak kan, kita dah biasa. Syaitan akan usik kita, jangan buat, kerana itu sunnah. Okey. Nombor 3 bersunat. Kan budak-budak kan kalau bersunat lari sana lari sini, ada yang okey. Nombor 4 biasalah, jangan buat. Sama juga menyembelih. Kan setiap kali mau menyembelih kan macam-macam perasaan tu. Cuba bayangkan kalau berkaraoke dah pula takut kan? Kalau berkaraoke dah takut kan? Berebut lagi. Saya dulu. Kerana sunnah tu bila kita mau buat, macam kita mau sembahyang sini sembahyang jemaah kan, macam-macam usikan di dalam kan. Dah payah sembahyang berjemaah lah, nanti orang kata halim pula. Dia kacau kita. Lepas tu bila sudah sampai sini, macam-macam lagi kita fikir. Sama juga tu. Dia akan usik kita supaya jangan buat sunnah tu. Padahal menyembelih tu satu sunnah yang besar. Dan sunnah yang daripada Nabi Ismail ni, kalau dikirakan mau 5,000 tahun sudah berlalu. Ya Tuan. Tuan. Ya. Ada apa-apakah yang perlu kita jawab apabila penyembelihan binatang yang disembelih itu dia berbunyi, menguap, ataupun kambing itu mengembang kan, macam tak tolong kan? Apakah yang sesuatu yang kita boleh jawab untuk dia? Tak payah jawab. Tak ada. Sembelih saja. Saya diberitahu oleh kawan saya itu, dia bertanya dengan saya dulu. Ya. Jadi apa yang kamu perlu jawab? Jadi saya tanya balik. Di mana ni Tuan? Di mana? Waktu itu di Kelantan. Kelantan. Okey. Jadi dia tanya, saya tanya balik. Apa Tuan kata, ni Imam, apa perlu yang dijawab? Dia kata, kamu kena jawab, Iza araqaraqullah. Jadi dengan bahasa Melayu itu tadi itu, bahwasanya kita menyeru bahwasanya engkau roh kembalilah kepada pencipta. Okey. Kepada Allah. Okey. Sebenarnya anda perlu dijawab Tuan. Roh ni, ada kawan tanya apa kan? Ada kawan tu dia fikir pasal roh sampai anda menyembelih. Kadang-kadang orang tanya, kamu tahukah ini roh pergi mana? Saya kata anda tahu, sembelih saja. Mungkin ada petua-petua orang dulu bang. Kita ni kaya dengan petua bang kan? Belum cerita pasal menghilangkan bau kambing lagi. Ada imam tu sampai mandi di sungai. Kenapa? Mau hilangkan bau kambing. Lalas berbau juga. Kita ni kaya dengan petua bah Tuan. Mungkin yang tu petua. Baru ni saya terbaca ada kawan hantar. Dia kata macam mana mau kasih daging banyak ke apakah? Ambil minyak daripada ni, minyak daripada hidung kita ni, ambil minyak daripada hidung kita ni. Lepas tu mata pisau tu buat gitu je. Mata pisau tu. Itu semua petua Tuan.
Kadang-kadang orang kata bila menyembelih tahan nafas. Tarik nafas dulu, tahan. Cuba. Hampus tu. Tapi itu semua petua, tuan. Begini, tuan. Sebenarnya begini. Prinsip dia begini. Petua yang baik boleh amalkan. Yang ada kadang-kadang petua ni ada yang pelik-pelik juga kan. Kalau tuan rasa selesa, buat. Tapi sebenarnya kalau boleh kita ikut yang apa dalam kitab saja. Dalam kitab mengatakan yang paling penting rukun sembelih saja. Boleh kita sembelih tadi itu sambil macam pisau atau parang tadi kan? Boleh juga. Boleh. Yang biasa dibaca Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Okay? Tuan? Boleh? Kita banyak petua. Petua tu kita raikan jugalah. Kita raikan juga. Tapi benda ni kalau boleh kita sendiri yang amal. Kalau kita rasa selesa dengan sesuatu petua dan petua tu okey kita rasa, teruskan. Ada orang katakan kalau menyembelih kambing lah selalunya kan, kalau boleh pisau tu jangan sama dengan kita punya kemaluan, supaya anda berbau. Sebenarnya tuan, kambing sekarang ni anda berbau. Anda berbau sebenarnya. Cuma benda tu psikologi bah. Kalau kita selalu fikir berbau, memang berbau lah. Dan saya tutup dengan satu soalan. Saya pernah tanya kawan satu ustaz di Selangor. Saya tanya dia, "Ustaz, macam mana mau hilangkan bau kambing?" Sampai sekarang saya ingat jawapan tu. Ustaz kata, kalau kambing dah berbau, serupa kita makan lembu. Serupa kita makan lembu. Betul juga. Betul juga. Kita mau makan kambing kan, mesti ada bau kambing. Okey. Itu penutup dia, tuan-tuan. Minta maaf saya tidak ada niat untuk memperkecilkan siapa-siapa. Saya mau martabatkan ilmu sembelihan dan saya mau tuan-tuan faham tentang kurban. Kerana bila sudah faham tentang kurban, akan berkorban tiap-tiap tahun. Saya sudah tunjukkan cara dia kan, macam mana mau berkorban kan. Tuan-tuan tiap-tiap tahun berkorban. Ingat, Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Nabi Ismail mengorbankan nyawanya. Kita perlu mengorbankan RM50 saja sebulan. Kalau tuan-tuan faham apa yang saya cerita tadi itu, tuan-tuan akan berkorban. Dan kalau dikirakan ada masa lagi ni mau cari korban, betul, ada masa lagi. Kalau ada masa, hubungi saya. Hubungi saya. Itu saja pesanan saya. Berkorban, betul, menyembelih. Yang muda-muda ni, menyembelih. Kerana kalau kita nak buat, siapa lagi? Kalau kita tengok darah pun takut, macam mana kita mau cakap sama orang yang bukan Islam, ini kami punya sembelihan ni yang terbaik? Kita tengok darah pun takut, macam mana mau cakap begitu? So apa yang milik kita, orang Islam punya, kita mesti bangga dengan benda tu. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.